Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memulakan pengajian dengan memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa. Dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pengajian yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat sahnya solat. Dan kita sedang membicarakan tentang kewajipan menutup aurat. Dan penulis memberikan beberapa situasi ataupun misal yang mana kalau sekiranya seseorang itu tidak mendapati pakaian, maka wajib dia menggunakan tanah kalau sekiranya dia mampu melakukan sedemikian. Dan begitu juga beliau memberikan misal berkenaan dengan melakukan solat di dalam air al-qadir. Yakni maksudnya air dalam keadaan seperti ini tidak dapat dilihat warna kulitnya. Maka beliau menafsirkan menutup aurat ini maksudnya menutup warna kulit. Jadi kalau sekiranya seseorang itu memakai pakaian yang boleh dilihat warna kulitnya, maka tidak sah salatnya. Dan begitu juga kalau sekiranya warna kulitnya dapat dilihat kalau kita duduk berhadapan dengannya untuk berbicara dengannya. Ini dikenali sebagai majlis takhatub. Apabila kita berbicara dengan seseorang, jarak di antara kita dengan orang yang kita membicara itu, ini dikenali sebagai majlis takhatub. Maka para ulama mengatakan, kalau sekiranya kita dapat melihat warna kulitnya melalui majlis takhatub, maka tidak sah dia melakukan salat dalam keadaan sedemikian. Tapi kalau sekiranya tidak dapat dilihat, melainkan kalau sekiranya seseorang itu dia nak kena pergi mendekatkan matanya misalnya dekat bahagian badan seseorang, maka ini tidak ada masalah. Kalau sekiranya seseorang memerlukan untuk melihat dengan dekat, maka ini bukan majlis takhatub, maka tetap sah solat seseorang. Jadi ini adalah cara kita menilai sama ada apabila warna kulit seseorang itu dilihat, kita kena lihat sama ada dia di kalangan jarak yang di majlis takhatub ataupun tidak. Ini yang daripada akhir sekali yang kita membicarakan, dan juga kita membicarakan berkenaan dengan aurat ini kalau sekiranya dilihat daripada atas dan tepi. Tapi kalau sekiranya ia dilihat daripada bawah, maka ia dimaafkan. Yakni ia tidak membatalkan salat. Jadi ada beza di antara kita melihat sesuatu daripada atas dan daripada tepi, dan bukan daripada bawah. Nah, daripada sini insya-Allah kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri din wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hada syaikhul mu'allif wa adamullahu min fa'alihi wa bikum fid darain. Amin. Radiyallahu anhu. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا. قيل وإن خاف فإن مات. قيل وإن خاف. Kita baca daripada wajibu satu a'lahu. ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي، بل يجره أو يشده أو يشد وسطه،
وله ستر بعضها بيده في الأصح فإن وجد كافر سوءتيه تعين لهما أو أحدهما فقبله وقيل دبره وقيل يتخير وطهرة الحدث. Nah, sekarang kita meneruskan. Penulis setelah dia mengatakan diwajibkan kita menutup ini aurat daripada al-a'la al-jawanib dan tidak diwajibkan kita menutup aurat daripada asfal. Ini yang beliau mengatakan wayajibu satru a'lahu wa jawanibihi la asfalihi. Selepas itu beliau memberikan misal falau ru'iyat auratuhu min jaibihi. Kalau sekiranya auratnya dapat dilihat daripada bahagian al-jaib. Al-jaib ini dia adalah kocik. Yang ini maksudnya dapat dilihat daripada tepi. Seseorang ini misalan dia kiam dan dapat dilihat ini auratnya melalui kociknya. Kociknya koyak, bahagian kociknya koyak. Maka ini menyebabkan solatnya tidak sah. Falau guyat auratuhu min jaibihi fi ruku'. Apabila dia melakukan ruku' aw ghairihi ataupun selain daripada ruku', lam yakfi. Yang ini tidak cukup apa? Menutup. Tidak cukup ini dalam dia menutup ini auratnya. Ini adalah misal apabila aurat itu dilihat ini daripada tepi. Dan beliau mengatakan fal yuziruhu. Ini zir ini maksudnya di sini adalah meletakkan butang. Kalau sekiranya seseorang itu memakai jubah yang besar, yang mana dia punya opening di sini besar, dia bila melakukan rukuk dapat dilihat auratnya daripada tepi. Jadi apa dia melakukan adalah dia boleh mengikat dan meletakkan butang di sini. Jadi apabila dia melakukan rukuk tidak dapat dilihat ini auratnya. Sebab kalau dia tidak ikat di sini, disebabkan pembukaan ini besar, maka orang di depannya dapat melihat auratnya. Begitu juga kalau sekiranya dia melakukan sujud. Kalau dia melakukan sujud, kalau badannya, bajunya besar sangat, boleh dapat dilihat ini auratnya daripada tepi. Maka apa dia boleh melakukan adalah dia meletakkan butang, menjahit butang. Ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan fal yuziruhu au yashuddu wasatahu. Ataupun ini dia meletakkan sesuatu di bahagian wasat. Ini wasat badannya di sini. Itu sebab kita lihat ini orang Yaman biasanya mereka meletakkan sesuatu di bahagian tengah badan mereka. Ini adalah daripada adat mereka. Bila mereka memakai jubah, mereka akan mengikat bahagian tengah. Mereka akan mengikat bahagian tengah. Tapi biasanya mereka akan letak ini apa, dagger kan. Jadi ini adalah, dan juga daripada sebab adalah supaya apabila mereka melakukan sujud, aurat mereka tidak dapat dilihat daripada depan. Boleh faham insya-Allah? Yang ini kalau kita ikat ini bahagian sini maksudnya apa? Maksudnya aurat kita sudah tidak dapat dilihat. Kalau kita melakukan rukuk ataupun kita melakukan sujud. Sebab bahagian ini sudah ditutup. Bahagian ini sudah ditutup. Au yashuddu wasatahu wa lahu satru ba'dihha biyadihi fil asah. Satu orang ini misalnya ini dia tidak ada kain lain. Baju lain. Baju ini tapi satu bahagian ada koyak. Adakah dibolehkan dia menutup dengan tangannya? Yang ini maksudnya daripada awal yang ini salat, yang ini dia menutup dengan yang ini tangannya. Maka di sini Al-Imam Nawawi mengatakan mengikut kepada pendapat asah dibolehkan. Dan ini yang biasa disebut dalam kitab-kitab fikih, pendapat ini. Yang ini dia menutup yang ini aurat dia dengan tangannya. Disebabkan misalan dia tidak ada kain yang lain ataupun kadang-kala kain koyak misalan. Jadi dia tidak ada pilihan yang lain. Dan dia tidak mampu untuk nak menjahit. Tidak ada tempat, tidak ada masa. Maka dia boleh menutup ini dengan tangannya mengikut ini kepada pendapat al-asah. Selepas itu penulis membicarakan tentang kalau sekiranya seseorang itu tidak pakaian langsung. Tidak ada pakaian langsung. Dan dia ada sesuatu untuk menutup. Sama ada nak menutup bahagian kubul ataupun dubur. Sama ada nak menutup ini bahagian kubul ataupun bahagian dubur. Yang ini satu orang misalan, yang ini di dalam hutan misalan.
ataupun di padang pasir, dia tidak ada pakaian yang ini untuk menutup ini auratnya sama sekali. Maka dia ada pilihan, sama ada nak menutup ini bahagian depan ataupun yang ini menutup ini bahagian yang ini belakang. Ini yang beliau ini mengatakan, fa in wajadaka fi sawataihi ta'ayyana lahuma. Kalau dia boleh mendapat menutup kedua-duanya, wajib dia menutup kedua-duanya. Wajib ini dia menutup kedua-duanya, bahagian kubul dan juga bahagian yang ini dubur. Ini adalah situasi yang pertama. Dia wajadaka fi sawataihi. Dia dapat sesuatu untuk menutup sawataihi, yakni bahagian kubul dan dubur. Ta'ayyana lahuma au ihdahuma faqubuluhu. Kalau dia dapat yang ini menutup kedua-duanya, wajib dia menutup kedua-duanya. Tapi kalau sekiranya dia hanya dapat menutup salah satu daripadanya, maka dia kedepankan kubulnya. Dia kedepankan bahagian kubul, yakni bahagian depan kemaluan. Dan beliau ini menukilkan beberapa yang ini pendapat tentang masalah ini. Tetapi ini adalah pendapat yang dipilih. Kubul yang ini dipilih yang ini untuk ditutup lebih daripada dubur. Apa sebabnya? Sebab ini kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat. Maka dalam segi adab ini adalah lebih penting daripada dubur. Wa qila duburuhu. Ada pendapat yang ini mengatakan dia menutup duburnya dan bukan kubulnya, dan ini adalah pendapat yang lemah. Wa qila yatakhayyar, yakni dia diberikan pilihan, sama ada dia nak menutup yang ini bahagian kubulnya ataupun yang ini dia nak menutup bahagian yang ini duburnya. Jadi ini adalah beberapa yang ini pendapat yang penulis membicarakan yang ini di sini. Berkenaan dengan dubur, Khatib bin Syirbini beliau mengatakan sebab yang ini sebahagian yang ulama mengatakan menutup ini dubur ini dikedepankan disebabkan apabila seseorang itu melakukan rukuk dan sujud, maka dilihat yang ini auratnya, dilihat yang ini duburnya. Maka mereka mengatakan ini lebih dahsyat ini daripada aurat kubul. Wallahu alam ini bisawab. Selepas itu penulis ini mengatakan wa taharatul hadas. Daripada syarat sahnya salat adalah at-tahara. yakni seseorang ini wajib berada dalam keadaan suci. Maka beliau mengatakan fa in sabaqahu batalat wa fil qadim yabni. Apa maksudnya? Sekarang pertama sekali penulis ini mengatakan apabila seseorang melakukan salat, wajib dia suci daripada hadas. Wajib dia suci daripada hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau sekiranya dia sedang melakukan salat dan hadasnya datang dalam keadaan salat, yakni maksudnya wuduknya batal dalam salat, maka pendapat qadim mengatakan dia boleh yabni. Yakni sebagai misal, dia melakukan salat 2 rakaat, selepas itu wuduknya batal, maka dia keluar daripada salatnya dan mengambil wuduk. Apabila dia nak melakukan salat, adakah dia mulakan salat daripada awal ataupun dia meneruskan salat tadi yang dia batal? Pendapat qadim ini mengatakan yabni. Yabni maksudnya dia meneruskan, yakni dia tidak melakukan salat daripada awal. Jadi kalau sekiranya misalan dia naik pada rakaat yang ketiga dan wuduk dia batal, maka dia mengambil wuduk, selepas itu dia kembali kepada salat dan dia masuk rakaat yang ketiga. Dia masuk ini kepada rakaat yang ketiga. Ini adalah pendapat Al-Qadim. Al-Imam Syafi'i ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat Al-Jadid dengan pendapat Al-Qadim. Al-Jadid ini mengatakan wajib dia mula daripada awal, yakni salat tadi sudah tidak sah. Tetapi di sini Al-Imam Nawawi beliau menukilkan pendapat ini di sini. Beliau mengatakan fa in sabaqahu batalat. Fa in sabaqahu batalat. Yakni kalau dia belum lagi melakukan salat dan dia tidak ada wuduk, maka tidak sah. Wa fil qadimi yabni.
Wa fil qadim yabni. Yani dalam mazhab al-qadim dia boleh meneruskan solat ni. Wa yajriyani fi kulli munaqidin. Aradun bila taqsirin. Wa ta'azzara daf'uhu fil hal. Jadi beliau yang ini mengatakan perkara ini termasuk semua perkara yang membatalkan salat. Perkara ini termasuk semua perkara yang membatalkan salat. Apa maksudnya? Perkara-perkara yang membatalkan salat ini ada beberapa perkara. Bukan saja seorang tidak ada wudu. Tapi apa saja perkara yang membatalkan salat. Seperti satu orang misalan dia sedang melakukan salat dan terkena najis. Ini juga adalah sesuatu yang membatalkan salat. Jadi dia keluar daripada salatnya dan dia membasuh bajunya. Apabila dia melakukan salat, dia meneruskan salatnya. Di sini Al-Imam Nawawi mengatakan dua pendapat ini, iaitu pendapat qadim dengan pendapat jadid, adalah pendapat yang diamalkan pada tiap-tiap perkara yang membatalkan salat. Tapi cuma dia memberikan misal tadi adalah perkara yang ini berkenaan dengan membatal salat melalui hadas. Tapi di sini beliau mengatakan ini juga diaplikasikan bagi semua perkara yang membatalkan salat. Maksudnya dia boleh sama ada dia yabni ataupun sama ada dia melakukan salat daripada awal. Jadi kedua-dua pendapat dalam mazhab al-qadim dengan mazhab al-jadid. Boleh faham insya-Allah? Jadi beliau mengatakan wa fil fa in sabaqahu batalat wa fil qadimi yabni wa yajriyani fi kulli munaqidin aradun bila taqsir. Jadi benda ini diamalkan pada tiap-tiap perkara yang membatalkan salat. Yang membatalkan salat. Jadi berkenaan dengan mazhab al-qadim, dia meneruskan salatnya. Mazhab ini al-jadid, maksudnya dia melakukan salat daripada awal. Bila taksirin, tanpa dia melakukannya dengan sengaja. Maka kalau sekiranya seseorang itu melakukan sesuatu dengan sengaja, maka ini tidak dikirakan sebagai sesuatu yang boleh diteruskan. Maka ibadahnya semuanya adalah batal. Tapi kalau sekiranya dia tidak sengaja, seseorang itu dia terkeluar angin misalnya dalam salat, begitu juga dia terkena najis, ataupun dia terlanggar seseorang yang bukan mahram misalnya dalam salat, maka dia ada pendapat al-qadim yang mengatakan dia meneruskan, pendapat al-jadid mengatakan dia tidak meneruskan. Tapi tentu sekali kita beramal dengan pendapat al-jadid. Cuma di sini Al-Imam Nawawi hanya menukilkan pendapat al-qadim untuk menerangkan masalah dengan lebih baik. Wa ta'azzara daf'u fil hal. Ini adalah keadaan yang mana kalau sekiranya seseorang itu menghadapi sesuatu yang membatalkan salat dan dia tidak dapat mengelakkannya. Sebagai misal, seseorang dia sedang melakukan salat, maka jatuh najis kepada badannya dan dia tidak dapat mengelakkannya, ataupun dia tidak dapat mencampakkan najis itu. Sebagian ulama kita memberikan misal satu orang dia melakukan salat dengan memakai syal. Maka bayangkan najis yang dibuang misalan kena kepada syalnya. Jadi apa dia buat? Kalau sekiranya dia dapat campak syal ini dengan cepat, maka sah solat ni. Ini yang penulis tadi mengatakan, kalau sekiranya dia dapat mengelakkan daripada perkara yang membatalkan solat tadi dengan cepat, maka dia boleh meneruskan solatnya. Tapi kalau sekiranya tidak, maka batal solatnya. Solatnya menjadi batal. Wa ta'azzara daf'uhu fil hal bi an amkana bi an kashafathu rih. Sebagai misal, angin tiup, najis jatuh ke atas syalnya.
Selepas itu yakni datang angin yakni dan meniupnya, ataupun najis itu najis yang kering terkena kepada badannya. Selepas itu angin meniupnya. Kalau sekiranya dia filhal, yakni maksudnya dia spontan, maka dimaafkan. Solatnya tetap sah. Tapi kalau sekiranya najis itu lama yakni ada pada badannya, maka ini tidak dimaafkan. Ini tidak dimaafkan. Jadi beliau mengatakan wa ta'adzara dafu fil hali bi an amkana bi an kashafatu rih fasatarahu fil hal. Ini juga adalah misal aurat. Yakni angin meniup bajunya. Sebahagian daripada auratnya dilihat. Kalau sekiranya ia sekejap saja dimaafkan. Dan dia dapat menutupnya dengan spontan, maka sah salatnya. Jadi perkara ini kita boleh membicarakan tentang semua perkara yang membatalkan salat. Sama ada dalam segi terkena najis, ataupun dalam segi angin yang ditiup sehingga aurat dia ini dapat dilihat, maka dia dapat menutup dia dengan cepat, ataupun dia dapat mencampak bahagian yang terkena najis itu dengan cepat, maka dia boleh meneruskan salatnya. Kalau sekiranya filhal, yakni dengan spontan. Tapi kalau sekiranya tidak, angin yang ditiup ini misalan bajunya ternaik dan lama auratnya dapat dilihat, maka ini tidak dimaafkan. Kita mengatakan batal salatnya. Jadi beliau mengatakan bi an kashafatu ri fasatarahu fil hal lam tabtul. Kalau dia dapat ini menutupnya dengan spontan, maka tidak batal salatnya. Fa in qassara, tapi kalau dia tidak melakukan sedemikian dengan spontan, dia mengetahui misalan, tapi dia tidak menutup dengan spontan, ini taksir. Ini yang penulis yang mengatakan tadi, bila taksirin wa yajriyani fi kulli munaqidin aradun bila taksir. Selagi mana yakni tidak ada taksir, maka dimaafkan. Tapi kalau sekiranya seseorang itu sengaja misalan, bi an fararat muddatu khuf fiha batalat. Yani kalau sekiranya dia sengaja yakni melakukannya, ataupun sengaja tidak menutup yakni auratnya misalan, sengaja yakni tidak yakni melakukan sesuatu untuk mencampakkan najis daripada badannya, maka batal salatnya. Penulis juga membawa misal tentang masalah khuf. Yani khuf ini dulu kita mempelajari, khuf ini dia ada dia punya masa dia, betul ke tidak? Bagi mukim 24 jam, bagi musafir 72 jam. Sekarang apa jadi kalau sekiranya masanya telah habis dan dia berada dalam salat? Dia berada dalam salat. Ini misalan yang mukim yang dia melakukan sapu khuf. Dan telah berlalu 24 jam. Telah berlalu 24 jam. Dan kebetulan pula dia sedang ini melakukan salat, maka batal salatnya. Sebab yakni masa yakni khuf ini telah habis. Sebab dia melakukan salat ini dengan sapu atas khuf. Nampak tak? Tetapi masanya telah habis, maka ini menyebabkan salatnya yakni menjadi batal. Boleh insya-Allah. Jadi ini adalah misalnya. Beliau mengatakan bi an fararat muddatu khuf fiha batalat. Kalau sekiranya muddah khuf sama ada 24 jam ataupun 72 jam, maka solatnya batal kalau sekiranya dia sapu yakni di atas khuf. Sebab sekarang yakni wajib untuk dia membasuh yakni kakinya. Wa taharatun najasi fi thawbi wal badani wal makan. Jadi juga yakni berkenaan yakni dengan suci daripada najis. Ini juga daripada syarat sahnya salat. Sama ada yakni pada pakaian, badan dan juga al makan, yakni tempat. Walau ishtabaha tahirun wa najasun ijtahada. Sekali lagi penulis tadi membicarakan tentang masalah ijtihad. Yakni sekarang kalau sekiranya seseorang itu dia ada dua pakaian, salah satu daripadanya ada najis tapi dia tidak mengetahui mana satu, maka wajib dia melakukan ijtihad. Melainkan kalau dia ada pakaian yang ketiga dan dia yakin suci,
Kalau dia ada pakaian yang ketiga yang yakin suci, maka dia boleh memakai pakaian yang ketiga dan dia meninggalkan dua pakaian ini. Yakni dia tidak melakukan ijtihad. Tapi kalau sekiranya dia hanya ada dua pakaian dan salah satu daripadanya dia yakin ada najis dan dia tidak mengetahui mana satu, maka wajib dia melakukan ijtihad dan dia memakai salah satu daripada pakaian yang baginya tidak mengandung najis. Dan ijtihad ini dia mesti lebih daripada satu. Tidak ada ijtihad dalam satu benda. Kalau sekiranya dia lihat bajunya, misalan bajunya ini, dia punya sleeve, salah satu daripada sleeve ada najis, adakah dia boleh ijtihad ke tak boleh ijtihad? Kalau sekiranya jubahnya dia yakin salah satu daripada dia punya sleeve ada najis, ini boleh ijtihad ke tak boleh ijtihad? Begini tidak boleh ijtihad sebab dia satu pakaian, walaupun dia ada dua sleeve. Begitu juga kalau sekiranya dia mengatakan sebahagian daripada baju ini ada najis dan dia tidak mengetahui di mana, maka tidak boleh ijtihad. Jadi bila kita mengatakan tidak boleh ijtihad, ini apa dia kena buat? Dia nak kena basuh kesemuanya. Sama juga yang ini dalam satu bilik. Dalam bilik ini ada najis, tapi kita tidak mengetahui di mana najis ini, maka tidak ada ijtihad. Melainkan kalau ada dua bilik, dikatakan najis yang berada di dalam salah satu daripada bilik ini, baru ada ijtihad. Jadi maksudnya di sini adalah ijtihad hanya dibolehkan kalau sekiranya pada satu benda. Boleh insya-Allah. Maka di sini penulis beliau mengatakan masalah najis ini. Beliau mengatakan walau ishtabaha tahirun binajasin ijtahada. Yani dia melakukan ijtihad. Walau najusa ba'du thawbin aw badanin wa jahila wajaba ghaslu kullihi. Ini yang seperti mana tadi kita mengatakan. Lihat ini apa dia mengatakan, walau najusa ba'du thawbin, sebahagian daripada baju. Yang ini maksudnya satu baju. Tamam? Ataupun badannya, dia tidak mengetahui bahagian mana yang ini terkena najis. Ataupun dan dia jahilah, dia tidak mengetahui di mana. Dia mengetahui yang ini sebahagian daripada badannya terkena najis, sebahagian daripada pakaiannya terkena najis, dan dia tidak mengetahui di mana najis tersebut. Jahilah mawdi'ahu. Tapi kalau sekiranya dia mengetahui, tidak ada masalah. Kalau dia mengetahui bahagian badannya yang terkena najis, dia basuh bahagian yang terkena najis. Dia mengetahui bahagian pakaian yang terkena najis, dia basuh bahagian pakaian yang terkena najis. Tetapi di sini penulis ini mengatakan wajahila mawdi'ahu. Dia tidak mengetahui. Masalahnya adalah dia tidak mengetahui. Jadi apabila dia tidak mengetahui, maka tidak dibolehkan ijtihad. Sebab ini adalah satu pakaian, satu badan. Maka diwajibkan dia ghaslu kullihi. Dia membasuh kesemuanya. Wajib ini dia membasuh kesemuanya. Walau dhanna tarafan lam yakfi ghasluhu ala sahih. Kalau sekiranya dia yakni ada zan pada hujung yakni baju, yakni misalan pada hujung yakni bajunya ada najis, maka di sini penulis mengatakan tidak cukup dengan zan, dia mesti yakin. Tidak cukup dengan zan, mengikut ini kepada pendapat as-sahih. Muqabil sahih ini dhaif. Muqabil sahih ini mengatakan boleh. Yang ini dia setakat yang ini basuh saja bahagian tersebut. Tetapi pendapat yang mu'tamad, bila kita lihat yang ini ala sahih, pendapat yang qawi ini, dia adalah pendapat yang mu'tamad, yang dipilih. Maka tidak dibolehkan dia melakukan sedemikian, sebab ia berdasarkan ini kepada zan. Naam. Selepas itu yang ini penulis ini beliau mengatakan walau ghasala nisfa najisin summa baqiyahu fal asa annahu
in ghasala ma'a baqihi mujawirahu tahura kulluhu wa illa fa ghayrul muntasaf. Ini baru kita membicarakan dalam Muqaddimah Hargamiyah. Dalam Muqaddimah Hargamiyah juga ada masalah ini. Kalau sekiranya seseorang itu dia membasuh ridak dan selepas itu dia membagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua. Yang ini sekarang ini keadaan yang mana najis yang ini terkena kepada ridak. Dan dia tidak mengetahui di bahagian mana najis itu. Jadi kita mengatakan wajib dia membasuh ke semuanya. Betul ke tidak? Tidak boleh ijtihad. Tapi kalau apabila dia membasuhnya, dia memegang bahagian tengah ridak ini. Nampak tak? Dia memegang bahagian tengah. Lepas itu dia basuh yang ini separuh dan dia basuh separuh. Maka di sini penulis ini mengatakan tidak cukup. Tidak cukup. Yang ini wajib yang ini dia basuh bahagian tengah. Sebab ini ada kemungkinan najis berada pada bahagian tengah. Ada kemungkinan yang ini najis yang ini ada pada bahagian tengah. Yang ini maksudnya wajib yang ini dia nak kena basuh ke semuanya. Nampak tak? Wajib yang ini dia membasuh. Dia membasuh yang ini ke semuanya. Nanti insyaAllah yang ini minggu depan yang ini saya akan demonstrate. Tapi ini adalah, saya rasa ni antum pun boleh faham ya. Ini dalam Muqaddimah Hargamiyah ada masalah ini. Disebabkan kalau kita tidak membasuh yang di bahagian tengahnya, maka ada kemungkinan najis itu berada yang ini pada bahagian tengah. Perkara yang kedua adalah ada kemungkinan najis yang pada bahagian yang pertama ataupun bahagian yang kedua boleh naik kepada bahagian yang ketengah. Kalau kita tidak membasuh yang ini bahagian yang tengah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini. Sebab yang seterusnya memerlukan insyarah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi